السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dalam majlis ilmu pada malam ini akan mendapat curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita menyambung pengajian kita dalam menggunakan kitab Munyatul Musalli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat 4 ayat Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sambung tu. Baik, pada kuliah yang lepas kita dah huraikan bagaimana disebutkan bahawasanya ulama kitab kita ni, Syekh Abdullah Daud Al-Fitani, dia kata sembahyang itu wajib kita kena pelihara ke semua waktu. Waktu yang fardu, waktu yang wajib bagi semua sembahyang yang 5 waktu sehari semalam. Baik, pada malam ni kita sambung ayat Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mafhumnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya, kata Allah. Ini ayat Quran. Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya. Senang faham lagu tu. Orang yang beriman confirm. Allah sebut dalam Quran, kalau kita nak jaya, nak selamat hidup kita di dunia dan juga akhirat, tambah lagi akhirat. Sebab dunia ni hidup kita ni sak ya tuan-tuan. Hidup kita atas dunia ni kalau lah ni habis lama pun 60-70 tahun. Jarang sangat dah kita ni nak sampai ke umur 80 tahun, 90 tahun. Kira boleh pergi 80-90 tu kira hebat. Kalau ikut umur lah ni 60-70 tahun tu kira panjang tu. Tambah lah pula 40 tahun tu kena heart attack lah, serangan jantung lah, kaki manis lah, darah tinggi lah. Tak ada panjang umur dia. Tapi Allah sebut ni, statement ni, kenyataan daripada Quran, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ciptakan alam ini, dia yang ciptakan segala makhluk termasuk kita semua sebagai manusia ni, dan juga dialah Allah yang mentadbir seluruh alam ni. Dia kata apa dia? Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya. Sebab itulah iman ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Apa
apa pun, tak mana kita duduk, apa pun situasi kita, apa pun kondisi dan kedudukan kita, hidup atas dunia ni, soal iman ni benda penting. Lah ni macam-macam tuan-tuan. Ingat dah hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata, la taftariqu ummati, umat aku nanti di akhir zaman, nanti kata Nabi SAW, akan berpecah kepada 73 puak. Kan? Akan berpecah kepada 73 puak. 72 finnar, 72 dalam neraka, satu saja fil jannah, dalam surga. Satu kena mengaji tauhid dah apa tu. Cuma nak hafal kata, kita ni berjaya dan kita sebagai seorang manusia ni bukan kerana pangkat kita, bukan kerana kedudukan kita, bukan kerana duit ringgit kita, bukan kerana nama kita dah. Tapi berjaya dan kita ni, Allah kata apa dia? Iman. Sebab tu Nabi sebut, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu ni dengan la ilaha illallah. Kita ni 24 jam ni tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita sehari semalam ni 24 jam ni, kita tak tahu tak mana kita ni, sebab boleh rosaknya akidah kita, boleh rosaknya iman kita, boleh tergelincirnya akidah dan iman kita dengan tiga benda ni, tiga keadaan ni. Sama ada dengan perkataan kita, sama ada dengan perbuatan kita, sama ada dengan lintasan hati kita, i'tiqad kita ni. Kita bercakap lebih kurang soal-soal yang membabitkan akidah. Contohnya, kita kata apa, Quran ni tak sesuai dengan zaman kita ni. Quran tu sesuai zaman padang pasir dulu ni, zaman Nabi dulu ni. Itu di antara benda yang boleh merosakkan akidah kita. Ketiga benda tu kita tak tahu. 24 jam ni start kita celak mata sampai nak tidur balik tu tak tahu ni. Atau mungkin benda-benda yang kita bercakap tanpa kita sedar yang boleh merosakkan iman kita. Benda yang kita buat kadang-kadang boleh merosakkan akidah kita. Sebab tu Nabi kata apa dia? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui, renew balik iman kamu, iman kita ni. Benar? Dengan la ilaha illallah. Bila masa sambil duduk jalan, sambil duduk buat kerja, sambil duduk buat kereta, sambil duduk buat motor, bukan payah pun la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kita perbaharui balik iman kita. Sebab kita ni nak mati 24 jam tak tahu masa mana kita nak mati pun tak tahu. Baru minggu lepas di belah Paya Keladi tu, Paya Keladi masjid kan, pagi tu umur dalam 40 lebih perempuan. Pagi tu dia boleh duduk pergi ziarah setelah ada kematian dekat-dekat kampung. Dia pergi ziarah orang mati apa semua, boleh duduk menyembah elok lagi. Tak tahu petang tu dia pula meninggal. Tak ada apa, duduk elok-elok tiba-tiba sesak nafas meninggal. Dia Paya Keladi tu minggu lepas. Hak pagi tadi dia boleh duduk pergi ziarah, tengok kawan-kawan dia meninggal apa semua ni. Tak tahu petang dia pun tak sangka dia nak mati, adik-beradik dia pun tak sangka dia nak mati, anak-anak dia pun tak sangka kata mak dia nak meninggal petang ni. Wah, pagi tadi baru dia pergi ziarah orang mati ni. Kita tak tahu, kita takut dalam keadaan ketika iman kita rosak tu, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, Allah ambil cabut roh daripada jasad kita ni, yang menyebabkan dibimbang kita mati dalam keadaan kita iman kita rosak. Sedangkan banyak kali saya sebut, iman itulah merupakan tiket untuk nak selamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rosak tiket yang bernama iman itu, tak sah mimpilah nak dapat surga, tak sah mimpilah nak dapat jumpa dengan Nabi SAW, tak sah mimpilah nak dapat hisab yang baik, hisab yang mudah. Tuan-tuan, tu allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyang. Ini kita bincang kitab Muniyatul Musallin, kita bab sembahyang. Jadi tanda, di antara tanda orang yang berjaya itu apa dia?
allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Yang ni yang kita nak bincang. Bab khusyuk sembahyang ni tuan-tuan. Sembahyang ni boleh kata semua, boleh kata kita ni payahlah kata nak tinggal sembahyang saja-saja ni. Kan? Saja-saja kata nak tinggal sembahyang ni, umur-umur kita ni rasa dak laku, no insya-Allah. Kan? Kau ada lagi kok belah kasih beruguk ni umur dah 40 tahun boleh tinggal sembahyang saja, tak mau sembahyang, tinggal sembahyang. Mungkin dak laku. Kan? Tapi yang paling pentingnya tanda cemerlangnya, hebatnya, berjaya seseorang apabila dia khusyuk di dalam sembahyang. Bukan kerana pangkat dia tanda itu dia berjaya, bukan kerana hebat dia ada nama tanda dia berjaya, dah. Sebab itu dalam azan diajar awal lagi, kan? Bila beranak saja kita ni sunat diazankan, sunat diiqamahkan. Azan telinga kanan, qamat di telinga kiri. Tak kira lah anak perempuan ke anak lelaki, sunat buat dua-dua ni. Kan dulu ni saya ingat orang tua kata apa dia, kalau anak lelaki azan, kalau anak perempuan qamat. Dah, tu tak betul petua. Bukan kata petua tu tak betul. Tak betulnya lelaki ke perempuan ke azan di telinga kanan, qamat di telinga kirinya. Bila beranak saja syariat ajak kita kena azan. Benda di antara di dalam lafaz azan apa dia? Hayya 'alas salah. Marilah sembahyang. Syariat suruh kita sembahyang jaga umur budak baru sehari, tak sampai sehari baru kerak perut mak dah suruh sembahyang, ajak sembahyang dah. Nak peringatkan dia, talqinkan di telinga dia dengan kalimah azan. Lepas tu barulah dua kali kita ulang hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Barulah kita ulang pula hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Tapi syariat kata mulakan dengan sembahyang dulu. Tanda berjayanya, cemerlangnya, hebatnya seseorang, dia mesti mulakan dengan sembahyang. Kalau kita hebat, duit ringgit kita banyak, pangkat kita hebat, tapi kalau tak sembahyang, semua tu mardudatun, tertolak amalan kita. Disebabkan bila kita tak sembahyang. Penting hebat sembahyang ni tuan-tuan. Sambung ayat yang bawah tu. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Orang yang hebat juga, orang yang berjaya juga, orang yang cemerlang juga, dia memelihara salawatihim yuhafizun, dia pelihara, dia jaga sembahyang tuan-tuan. Mengikut kajian dari pakar-pakar motivasi kita dalam negara kita, dia buat kajian. Dia buat kajian, kita pernah sebut ke tak, saya lupa di sini. 29 juta rakyat Malaysia 60% yang beragama Islam ni. Lebih kurang kalau 29, 60% lebih kurang 19 ke 20 juta rakyat Malaysia. Daripada 19 ke 20 juta kajian yang dibuat oleh pakar-pakar motivasi dalam negara kita ni, hanya 15% saja yang konsisten, yang istiqamah, yang cukup soal sembahyang. 15%. Maknanya dalam 20 juta rakyat Malaysia, 85% lagi tak sembahyang. Allahu Akbar. Kita bimbang tuan-tuan, hak kita bercakap ni, hak 85% tak sembahyang tu, takut salah satu daripada hak 85% tu anak-anak kita hak rumah ni. Takut hak 80 dalam kajian yang dibuat, 85% hak yang tak sembahyang ni, takut dalam ramai-ramai tu salah satunya anak kita hak rumah ni, 4-5 orang tu. Tuan, apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada 4-5 orang anak-anak kita yang tak sembahyang, kita alhamdulillah tak bimbang dah. Dalam bab sembahyang ni, umur kita ni tak bimbang dah. Tapi tengok, ada dah 4-5 orang anak-anak kita di rumah ni sembahyang ke tak? Sembahyang ni lagu mana? Subuh bangkit tak sembahyang subuh ni? Zuhur, asar 5 waktu sehari semalam hak wajib ni dia buat ke tak? Kita kena cek, tak cukup. Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah, hantar anak-anak kita pergi sekolah kafar, cukup tentu tak cukup tuan-tuan.
Kan? Guru, cikgu, ustaz di sekolah, dekat sekolah aja. Hak lebih tu banyak depa ni di rumah dengan kita. Kita sebagai mak, sebagai seorang ayah ni kena balik, anak balik kena cek depa ni, periksa depa ni. Abang minta abang nak teh. Abang nak teh abang ni. Baca Fatihah lagu mana? Baca Ustaz, abang nak dengar abang baca Fatihah ni lagu mana? Abang nak dengar Ustaz, Anung ni baca Fatihah lagu mana? Anung baca Fatihah lagu mana? Nak dengar Ustaz, apa nama baca tahiyat akhir tu lagu mana? Yang katakan tahiyat akhir tu rukun dalam sembahyang tu, baca Ustaz, abang nak dengar ni lagu mana? Kita kena test. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak bertanggungjawab. Soal sembahyang mesti beres. Tak boleh orang anak-anak kita yang Allah berikan kepada kita dengan jahat. Pelihara sembahyang, ulama kata wallazina hum ala salawatihim hafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, beberapa ulama menghuraikan ayat tersebut. Yang pertama dia kata pelihara tu ialah khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang 5 waktu cukup, dan nak tahu hak 5 waktu tu khusyuk ke tak. Sebab itu ulama-ulama sufi ni, kita hak mengaji bab sembahyang ni, rukun sembahyang ada 13. Bagi ulama sufi dia tambah lagi rukun sembahyang apa dia khusyuk. Bagi kita orang awam ni tak apalah kan. Sembahyang komplit, cukup, sempurna, rukun 13 tu sah sembahyang. Tapi bagi ulama, orang sufi, orang yang dekat dengan Allah ni, dia tambah lagi bagi diri dia khusyuk tu rukun sembahyang. Kalau tak khusyuk, bagi dia tak kira tak sembahyang lah. Khusyuk tak apa dia, mana kita jaga hati kita, start pada takbir Allahu Akbar sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam tempoh 5-10 minit kita sembahyang tu, hati kita ni jangan bagi lari jauh. Bagi duk jaga, setiap kali kita baca, kita faham makna, kita faham apa yang kita buat rukuk tu apa dia. Nanti ke depan lagi kita akan huraikan bab tu. Yang kedua, ulama kata, yang kata mesti memelihara sembahyang tersebut 5 waktu sehari semalam. Hak fardu tu mesti sembahyang di dalam waktu dia. Ya. Mesti sembahyang di dalam waktu dia. Zuhur 4 rakaat mesti sembahyang dalam waktu dia. Asar 4 rakaat mesti sembahyang dalam waktu dia. Maghrib 3 rakaat mesti sembahyang dalam waktu dia. Isyak 4 rakaat mesti sembahyang dalam waktu dia. Subuh 2 rakaat mesti sembahyang cukup dalam waktu dia, tak mau keluar daripada waktu dia. Huraian yang lain pula, setengah ulama kata hak 5 waktu sehari semalam ni sekurang-kurang biar jangan bagi kita keluar, cukup satu rakaat dalam waktu pun dah dikira sembahyang. Ini kita tak boleh pegang lah. Cuma hadis Nabi ada. Nabi kata man adraka raka'atan fil waqti faqad adraka salat. Barang sesiapa yang sembahyang 1 rakaat di dalam waktu dia, faqad adraka salat, dia dikira sembahyang. Walaupun 1 rakaat kan, Zuhur habis pukul 4.30 kan, kita tidur lagu mana ke, habis wuduk sembahyang semua, dan 1 rakaat yang kedua tu dengar orang azan dari masjid kan, kita dah 1 rakaat. Ulama kata dia dikira sebagai orang yang bersembahyang berdasarkan hadis man adraka rak'atan fil waqti faqad adraka salat. Barang sesiapa yang sembahyang 1 rakaat di dalam waktu dia, faqad adraka salat, dia dikira sembahyang. Tapi kita jangan pegang buah tu kan. Kalau dia pegang buah tu penat dia kan. Malam ni Ustaz Adi kata sembahyang 1 rakaat pun dah dikira dalam waktu dia, mampu kita tak lama sebab mesti panggil kita pula kan. Maksudnya kalau kita ada kes-kes yang tertentu, bukan sengaja haram kan. Sembahyang di awal waktu sunat. Faham kan? Buka kita tak fiqh. Hadis buat fiqh dia kata apa dia? Sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang tu wajib. Sembahyang di awal waktu tu hukumnya sunat. Sembahyang di akhir waktu hukumnya wajib. Tapi sembahyang di awal waktu tu elok, afdal. Elok kan, hak wajib kita selesai, dapat pahala hak berlipat ganda lagi kita sebab kita sembahyang di awal waktu. Cuma jangan itu sebagai hujah kita. Mungkinlah kita tertidur, balik kerja letih, teralik apa semua tu, kes-kes yang dikecualikan boleh dimaafkan dalam keadaan tertentu. Dan 1 rakaat kita dikira sembahyang. Tapi jangan nak pegang buah hujah tu kan.
tiap hari dia kena satu waktu lah. Dia satu rakaat dalam waktu dia. Mampu tidak kan? Tak boleh buat dulu. Baik. Ayat yang bawah tu sama juga. Baik, sambung pendah yang bawah tu. Orang yang berperangai keluh kesah dan resah. Orang yang berperangai keluh kesah dan resah, gelisah apabila ditimpa sesuatu musibah atau kecelakaan, dan orang-orang yang apabila mendapat kebajikan mereka enggan berbuat kebaikan adalah terkeluar daripada orang yang berkekalan memelihara sembahyangnya. Kita orang sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang ni tugas sembahyang apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya kita ni nak menunaikan fardu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nak sembahyang itu mengajak kita, dia nak didik kita, nak tarbiyah kita patuh kepada undang-undang Allah, undang-undang Quran. Sembahyang ni bila masuk waktu kita kalau terang mana pun, tinggal dulu segala kepentingan dunia, sembahyang dulu. Saya baru ni ada kawan saya seorang baru balik daripada Arab Saudi. Dia kerja di sana, balik cuti 2 minggu. Dia ada main jumpa dan sembang dengan dia. Dia kata di sana, di Arab Saudi ni, dia kata jahat tu jahat juga lah. Tapi baik itu kena ada juga dia kata. Pokok Arab ni, dia kata sembahyang ni memang dia jaga sungguh. Pokok Arab ni kan, dia naik atas jalan, atas highway ni, tengah padang pasir ni kan. Kata kalau kita di sini tu R&R lah, lebih kurang lagi 5 km lagi lah, lebih kurang dalam 5-6 minit lagi, 10 minit lagi. Kalau tengah bawa kereta tu, azan dalam radio tu, dia berhenti tu pun, yang tengah-tengah pada pasir dia berhenti sembahyang tu pun. Sedangkan di sana tu ada musola tempat nak sembahyang, lebih kurang dalam 10 minit lagi sampai lah. Dia punya jaga sembahyang sedang macam tu pokok Arab ni kan. Kita ni kan kalau jalan je jamak pasang saja, itu bagus lah, apa nak buat pun. Tapi nak habaq kata pokok Arab ni jaga sembahyang, tak ada orang yang jaga sembahyang macam tu. Kemudian dia nak sembahyang ada di depan, tapi dia berhenti tu tepi jalan, kat tengah jalan tepi jalan berhenti tu sembahyang tu, tak pernah berjauh, tak ada masalah apa kan. Abang mana tu? Tu di antara orang yang pelihara, orang yang jaga sembahyang. Orang yang sembahyang ni sepatutnya dia tak boleh ada sifat keluh kesah ni. Dia reda dengan apa sebab sembahyang tu mendidik dia. Jadi orang sabar sembahyang pun kena sabar tuan. Sembahyang ni kena cermat, kena jaga tertib sembahyang, kena jaga rukun sembahyang, kena jaga setiap adab-adab dalam sembahyang, kena jaga tamak-ninah dalam sembahyang. Tak cukup. Sebab tu amaran Nabi pesan dekat kita apa dia? Di antara amaran Nabi kepada kita pada ya'tu 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nabi kata akan sampai di akhir zaman nanti daripada kalangan manusia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna wa la yusallun. Mereka ini bersembahyang wa la yusallun, sedangkan mereka tidak bersembahyang, kata Nabi. Ini ancaman Nabi ni kepada kita. Nabi kata ramai di akhir zaman nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ramai bersembahyang wala yusallun, sedangkan mereka tidak bersembahyang. Kita takut dalam hak Nabi sebut ni, dalam ramai-ramai orang yang di akhir zaman ni pakat sembahyang, takut kita ni tergolong dalam kalangan orang yang Nabi kata wala yusallun, mereka ini tidak bersembahyang. Mungkin dia tak jaga tamak-ninah, dia tak jaga rukun sembahyang. Sembahyang ni setakat orang kata sembahyang lah, boleh kata sembahyang, boleh kata orang abang kata sembahyang, nak aku ni sembahyang lagu tu je lah. Tapi tak jaga rukun sembahyang, tak jaga tamak-ninah, tak jaga bimbang kita ni. Sebab itulah benda yang awal-awal yang Allah akan hisab kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Benda yang perkara yang awal-awal, yang mula-mula sekali yang Allah akan hisab kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Benda yang awal sekali, perkara yang mula-mula sekali yang Allah akan tanya kita, Allah akan hisab kita daripada kalangan hamba dia as-salah, soal sembahyang kita tuan-tuan. Orang dah dia tak payah berat bab sembahyang, tak ambil kisah kan. Tak ambil kisah kan. Kalau kawan-kawan dia tak sembahyang, dia tak dah pasal lagu tak apa. Di akhir zaman ni bila bab sembahyang ni orang tinggal, dia berasa lagu tak bersalah. Kita hak tinggal lagu tak rasa tak bersalah, kita hak tengok orang tinggal sembahyang pun berasa tak bersalah. Jadi lagu tu kan. Di akhir
akhir zaman nanti, di antara tanda akhir zaman, Nabi kata apa dia? Benda hak baik tu nampak tak baik, benda hak tak baik tu dia nampak lagi belum baik. Di akhir zaman. Jadi tak lagi, benda ni jadi tak tuan-tuan? Jadi dah. Di akhir zaman ni, benda hak baik tu nampak tak baik. Kan? Kita pergi tengah-tengah pekan ni, tutup aurat, pakai elok, apa semua ni, buh, ketiah, putih apa semua ni. Kawan hak yang merapu, kawan hak yang dia buat tengok kita dah lagu satu macam. Kita pula tengok dia tadi, kita pun lagu rasa satu macam pula. Kan? Lagu kita lagu ni tak kena tak mana lah. Kan? Dia ada lagu tu. Itu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Benda hak kita buat baik ni lagu nampak tak baik. Benda kawan hak buat tak baik ni lagu hak tu betul. Oh tuan-tuan, ini banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan. Baik. Sedangkan Allah berfirman bahawa orang yang benar-benar sembahyang itu ialah mereka yang memegang kebaikan. Mereka yang tidak merasa keluh kesah. Orang yang betul-betul sembahyang, dia jaga sembahyang, dia jaga bacaan dalam sembahyang, dia jaga perbuatan dalam sembahyang, dia jaga khusyuk dalam sembahyang. Orang tu kata Nabi SAW, Allah mengatakan dalam firman yang tadi, dia kata apa? Orang tu orang yang tidak akan merasa keluh kesah. Kita sembahyang sungguh-sungguh nak pelihara sembahyang, khusyuk dalam sembahyang ni, orang macam tu dia tidak akan rasa keluh kesah dalam diri dia. Apapun ujian yang Allah beri dekat dia, dia tidak akan rasa keluh kesah. Baik. Dan terkejut apabila ditimpa kesusahan dan tidak memegang kebaikan yang datang untuk kepentingan dirinya. Sebaliknya dibelanjakan kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah anugerahkan segala nikmat dekat dia, harta benda yang banyak, dia tak pegang harta tersebut, malah dia gunakan setiap nikmat, setiap apa yang dia ada, kelebihan yang dia ada untuk nak cari redha Allah. Kita yang Allah beri harta yang lebih, bayar zakat. Bayar zakat, jangan tak bayar zakat. Banyak hari ni orang ada harta banyak, dia bila sikit-sikit dia boleh bayar zakat. Bila dah banyak sangat ni, harta pun dah juta-juta, lagu kita belah nasi gelugok ni tak ada sampai juta-juta, kan? Nanti kan nak keluar zakat 200-300, 1,000-2,000 tu boleh lagi, kan? Tapi bila dah harta dah 30-40 juta, 100 juta, tuan-tuan, nilai harta kita zakat 2.5%, kan? 10 juta. Baru ni ada kawan orang, dia ada kerja kat pejabat, dia ahli lembaga pengarah zakat Pulau Pinang. Pulau Pinang ni dia tak panggil pusat urus zakat dah, dia panggil zakat Pulau Pinang. Dulu pusat urus zakat tak ada dah, PUZ tak ada lah ni, dia panggil ZPP, Zakat Pulau Pinang. Dia kata baru ni ada seorang mai jumpa dia nak bayar zakat, dia pun bawa pergi dah dekat Zakat Pulau Pinang kat Bandar Perda tu. Kan dia duduk sembang nak kata kita nak bayar zakat apa semua ni. Bagus ni orang kaya. Tak jauh pun dekat tak mahu sebut dah, tahu dekat-dekat kau ni juga lah. Kawan hak bawa dia ni duk ingat kata nak bayar dalam 30-40 ribu lah, kan? Orang kaya lah. Kali kira 700 ribu zakat dia. Dia buat keluar 700 ribu zakat dia. Agak-agak banyak mana tuan-tuan? Zakat dia bukan kata nilai harta dia tak. Zakat dia tu dia buat keluar bayar zakat 700 ribu. Kali tengok. Dengan 2.5%. Kalau 10 juta 2.5% 250 ribu. Betul tak? Kan? 10 juta 1,025 ringgit. Kalau 10 juta 250 ribu. Kalau 20 juta 500 ribu. Kalau 30 juta 750 ribu. Dia buat keluar zakat 700 ribu. Maknanya kekayaan dia, duit dia ada lebih kurang dekat 30 juta ringgit. Bagus lah. Jenis lagu ni bagus lah dia keluar zakat. Ya. Bagus ya. Dia ada betul saja lah. Maknanya lebih kurang dekat 30 juta duit dia ni. Dia buat keluar 700 ribu zakat dia. Allahu Akbar. Bagus. Ada orang pun bagus. Kan? Betul tak saya kira? Ha? 32.5 juta
duit dia ada, tuan-tuan. Bayang nak buat keluar 700,000 dia, tuan-tuan. 700,000 nak buat keluar ni. Ketak tangan tu. Nak bagi ke orang, aku dah kumpul harta 10 tahun ni kan. 32.5 juta ringgit. Nak buat 700,000 ni. Ketak tangan tu, kita. Kalau saya bila tentu boleh buat keluar ni. 700,000 ni. 700,000 ni nak beli apa nama, hak dalam kita mai apa hama apa nama kan. Kan? Hama tu masuk dalam Malaysia. Ingat kot cerita kita hama ni kan. Bukan hama padi tu dah. Hama kereta ni. Kan? Hama kereta ni hak luar negara ni masuk dalam harga dia 500,000. Kan bila masuk mai buat dengan bus kali peluru apa semua ni 1 juta dia punya harga kereta hama ni. Kan kita tak ada kot nasi lugak ni. Kan hama ni. Saya nak masuk lah. Kan jadi kita ada ni. Kan. Ni 700,000 dah, Allahu Akbar. Kita doa lah dekat kawan yang mudah-mudahan Allah tambah rezeki dia keluar zakat lagi. Tahun ni zakat Pulau Pinang tahun yang paling banyak zakat yang orang bayar zakat dekat zakat Pulau Pinang. Kan? Yang mau cerita kata Melayu Pulau Pinang dah terpinggir, Islam Pulau Pinang dah terpinggir, kan. Kalau dulu ni zakat Pulau Pinang paling banyak 30 ke 40 juta, kan. Tahun ni ada tahun sejarah, tahun yang paling banyak zakat bulan bulan 12 hari tu ikut laporan zakat bot ahli lembaga pengarah zakat Pulau Pinang 75 juta zakat orang bayar dekat Pulau Menteri Agama Islam Pulau Pinang ni, zakat dia bernilai orang bayar dekat zakat Pulau Pinang 75 juta. Paling banyak. Dulu ni 30 juta, 40 juta. Kita orang tak percaya dulu ni, mungkin lah kot kan. Tak ada orang zakat pun duk ingat juga. Kan? Kali ni dah mungkin orang percaya dia kot. Paling banyak 75 juta zakat Pulau Pinang. Baik. Jadi cerita dia, orang yang sembahyang, dia jaga sembahyang sungguh-sungguh, tuan-tuan ni. Benda dia jaga semua. Dia tak ada sifat keluh kesah, tak ada. Dia ada RM2 banyak pun dia reda nak buat zakat sebab dia tak rasa apa. Dia yakin kata hak aku dapat ni pun hak Allah bagi. Kan hak aku ada 30-40 juta ni pun ikhtiar tu, usaha tu daripada ikhtiar kita. Tapi kalau Allah tak izin tak dapat juga. Tapi oleh kerana iman dia ni, dia semayang, dia faham sungguh tuntutan agama apa semua ni, dia boleh bayar zakat. Sebab dia faham konsep sembahyang tu. Sebab tu sembahyang ni tuan diiring dengan zakat. Kan aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Bab sembahyang ni berarti tengok dalam Quran bila ayat sembahyang aqimus salat, dirikan sembahyang, ayat yang seterusnya wa atuz zakat. Keluar zakat, bayar zakat. Dia beriring-iringan. Lepas tu bila orang sembahyang, dia tak kedekut nak keluar zakat. Bila dia sembahyang, dia tak kedekut nak sedekah. Bila dia sembahyang, dia tak kedekut nak bagi sumbangan. Ni kita sembahyang juga. Bila orang nak main minta sumbangan kat kita ni, dia interview kawan hak budak main minta sedekah. Ni bagi salam apa semua nak minta, nak buat mak tafsir apa semua ni, daripada mana apa. Dia soal siasat kau tu 1/2 jam. Last sekali bagi 5 kupang. Kan? Kau dah ada interview dekat 1/2 jam kawan tu, bagi 100-200 ke, padanlah juga dengan lagu tu. Ini interview kawan budak tu pun sampai lengah sendiri, kau nak suruh ayat segelas pun tak. Dah sekali bagi 5 kupang, tu pun bagus lah, bagi 5 tu tak bagi langsung. Balik lagu tu kawan. Kita Nabi SAW dia tak akan lepaskan pada orang yang meminta dekat dia, tak akan lepas saja walaupun sebelah buah taman. Kita ni habis-habis tak ada. Kawan tu nak tipukan apa itu, soal dia dengan Allah Ta'ala. Kita bila orang mai jumpa kita, RM1 pun jadilah, 5 kupang pun jadilah, bagi dekat kawan main. Kita bagi tu pahala dah dapat dah. Soal dia nak menyelering, soal dia nak tipu, soal apa itu dia dengan Allah Ta'ala. Okay. Ni kita interview kawan tu, temu ramah budak main sedekah ni kat 1/2 jam pun tak bagi. Cabut kita tuan, cabut kita. Ya. Baik, sambung sikit ni. Ayat yang seterusnya. Wa aqimis salah, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang tetap dalam sembahyang dia jaga sembahyang dia, jaga khusyuk dalam sembahyang ni, apa dia? Allah kata ayat yang seterusnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tengok ni.
Orang yang sembahyang ni, yang tetap dia jaga dia sembahyang sungguh-sungguh, kata Allah kepada dia, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan menghalang, mencegah diri dia daripada melakukan perkara yang salah, perkara yang fahsyat, perkara yang keji, perkara yang munkar. Sembahyang itu mampu menjadi benteng diri dia. Sembahyang yang kita buat ni mampu mencegah diri dia, menjadi perisai diri kita ni daripada buat benda yang tak elok. Masalah hari ni ustaz, sembahyang juga, main masjid juga, main surau juga, tapi merapu juga. Kan, fitnah orang juga, rasuah juga, curi hak orang juga. Bagaimana ni? Sembahyang tu tak mampu nak mencegah diri dia. Sembahyang tu tak mampu nak jadi perisai diri dia. Sembahyang tu tak mampu menjadi dinding kepada diri dia untuk mencegah dia buat benda-benda yang tak elok. Maknanya sembahyang kita ada masalah kan. Tak usah tanya orang lain. Kita semak diri kita, kita siasat diri kita, kita muhasabah diri kita ni. Aku ada umur 50 tahun hari ni, umur aku 40 tahun, umur aku 30 tahun. Sembahyang yang aku buat ni mampu tak bila berdepan dengan benda-benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala ni, mampu tak diri aku ni nak cegah, perisai, dapat menghalang diri aku daripada buat benda-benda yang tak elok ni. Kalau kita gagal, maknanya dalam sembahyang kita ada masalah. Mungkin khusyuk kita tak ada, mungkin kita tak jaga dalam bab tamak nina, mungkin kita tak jaga dalam bab rukun-rukun qauli, bacaan dalam sembahyang kita dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang kita nak buat, sembahyang yang kita buat kita kena jaga kan. Kita kena jaga sungguh-sungguh, pelihara khusyuk, pelihara sembahyang. Ni kita pelan-pelan nak masuk dalam bab, nak bahas bab rukun sembahyang. Cara sembahyang lagu mana? Sebab Nabi kata apa dia? Apa nama? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Insya-Allah kita akan baca bagaimana cara kaifiat sembahyang. Kita sembahyang belaka dah tuan-tuan. Cuma kita nak mengaji ni, nak bagi faham betul-betul. Kita mengaji ni nak bagi faham betul-betul dan kita nak amalkan. Kita keluar daripada pintu rumah kita tadi nak mai ke masjid ni, niat kita nak sembahyang, niat kita nak mai nak mengaji. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni orang main mengaji tapi tak boleh. Dia duk mengaji rata dah. Rata pergi cari tok guru hebat-hebat ni. Kan? Saya cakap Ustaz Isa Adi main tanya dia tak heran lah kan. Kat duk rumah menegong ya. Kan? Duk mana tok guru hebat semua dah pergi. Tapi tak boleh nak didik diri dia. Hak dia mengaji rata ni tak boleh nak cegah diri dia. Hak dia duk mengaji rata ni tak boleh nak tarbiyah diri dia. Sebab apa? Niat dia. Mengaji di taman nepi dah banyak tak jadi masalah. Pentingnya keluar pada pintu rumah kita, niat kita pada niat nak mengaji. Sebab niat macam-macam. Kita setengah orang ni dia keluar pada rumah dia, aku malam nak mengaji, nak dengar ustaz dia nak kata kat siapa ni kan. Ustaz dia nak dah siapa ni malam ni kan. Ustaz dia nak apa nama? Nak kata kat siapa ni. Niat dia dengar lagu tu, ustaz tu yang kita boleh ustaz. Akhirnya ilmu yang kita dapat ni tak boleh nak didik diri kita. Tak boleh nak ubah diri kita daripada hak yang tak elok ni, nak ubah menjadi yang lebih baik. Tak boleh. Tuan, khusyuk sembahyang, pelihara. Biar kita ni kena didik dalam soal sembahyang ni, biar kita sembahyang dengan seronok dengan sembahyang tuan. Kita ni saya tak nafikan. Mungkin kita ramai-ramai tuan, sekali-sekala, dia tak selalu dapat. Saya tak tahu mungkin tuan-tuan dapat. Kita, saya sendiri, saya peribadi, sekali-sekala nak dapat seronok sembahyang ni susah. Tapi dapat tu tak selalu. Jangan sekali dia rasa seronok. Lagu rasa sembahyang ni tak mau bagi habis cepat. Lagu baca nak lambat-lambat. Lagu nak bagi panjang-panjang sembahyang. Sembahyang tu dia rasa seronok dengan sembahyang. Dia zauk, dia rasa seronok sembahyang. Nak abang tak reti, tapi kita sendiri boleh rasa bagaimana seronok sembahyang. Tapi tak selalu dapat. Jangan sekali dia rasa. Kadang-kadang tengah sembahyang tu dia boleh teriak. Dalam sembahyang tu dia boleh nangis. Tak tahu benda apa yang dah sentuh hati dia ni. Dalam sembahyang tu dia rasa nak sembahyang lama. Sampai dia boleh teriak, sampai dia boleh sebok. Sembahyang tu boleh didik diri dia. Tapi jangan sekali. Tak selalu kita dapat. Masa saya duduk mengaji dulu tuan-tuan, dengan daurah dengan salah seorang guru saya, Ustaz Aminuddin Abdul Rahim kan. Dengar air kami ada lah dari dua Ustaz. Saya duduk mengaji, macam ada daurah kitab dulu ni, kitab Qimatul Zaman Indal Ulama. Saya ingat lagi pada waktu itu di Matak Mahmud. Daurah pengajian kitab. Dia sebut ada seorang ulama nama dia Imam Muhammad Aslam Al-Bunani. Saya ingat nama ni.
Muhammad Aslam Al-Bunani ataupun Aslam Al-Bunani. Ketika hari kematian dia ni, bila orang usung waktu ke kubur, bila orang nak tawan tanam dia ni, di akhir bila nak tutup batu yang terakhir nak tutup kubur dia ni, tiba-tiba terjatuh. Dia terjatuh tu, kawan yang nak uruskan kubur dia ni ternampak Muhammad Aslam Al-Bunani rahimahullah ta'ala ni sedang bersembahyang dalam kubur dia. Aslam Al-Bunani ni bila terjatuh batu yang halah sekali nak penudah, nak tutup kubur makam dia ni, terjatuh. Kawan hak urus kubur ni tiba-tiba ternampak Muhammad Aslam Al-Bunani ni sedang sembahyang dalam kubur dia ni. Dia tanya kawan dia, alam tara, kamu nampak tak apa aku nampak ni? Nampak? Baru kita habis tu. Selesai hari perkebumian dia balik tanya anak dia. Dia kata, wahai anak, tok guru ni dia, tadi dia ceritalah masalah dia nampak, dia batu dia akan jatuh, dia nampak ayah dia ni tengah sembahyang dalam kubur. Apa amalan Pak Hang ni, dia kata? Dia suruh aku tu lagi, jemah dia. Dia kata, seingat-ingat aku, kata anak ni Muhammad Aslam Al-Bunani ni, dia kata, seingat-ingat aku selama 50 tahun. Selama 50 tahun ayah saya ni bangkit sembahyang malam, di antara doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia doa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau izinkan daripada kalangan hamba-Mu bersembahyang di dalam kubur, izinkan aku salah seorang daripada kalangan hamba-Mu bersembahyang dalam kubur. Allah bagi dekat dia. Kita lepas mati tak ada sembahyang, kan? Kita hari hidup ni sembahyang dia panggil taklifan. Tanggungjawab fardu yang Allah berikan kepada kita dia panggil taklif. Tanggungjawab fardu wajib kita buat. Orang sembahyang lepas daripada mati dia panggil talazzuzan. Dia panggil talazzuzan kerana seronok dengan sembahyang. Sebab ketika hidup dia seronok dengan sembahyang. Pernah dengar cerita tak? Kan? Ada ulama bila Allah, ada orang alim ambil ni Allah offer dekat dia. Kamu nak surga ke? Ataupun kamu nak masuk surga? Ataupun dengan kamu nak sembahyang sunat 2 rakaat? Dia pilih sembahyang sunat 2 rakaat daripada nak dapat masuk surga. Itu makam dia lah tuan-tuan. Kita ni boleh baca dah. Kita ni boleh baca, boleh dengar. Kita nak sampai tahap tu ni tak sampai. Hak nak pedoh khusyuk dalam sembahyang pun duduk Allahu Akbar. Jenuh. Nak bagi cukup sembahyang 5 waktu tu sepasal dah. Nak bagi cukup hak 5 waktu ni sembahyang dalam waktu dia pun sepasal dah. Nak bagi hak sembahyang kita buat ni, nak bagi khusyuk pun sepasal dah. Tak apalah. Kan? 3 pasal dah ada. Kan? Kamanya nak bagi sembahyang 5 waktu ni cukup dalam hidup kita ni sepasal dah tu. Hak 5 waktu ni pula nak bagi cukup. Hak Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat dan seterusnya nak bagi cukup. Hak 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu ni bagi cukup dalam waktu dia pun sepasal dah tu. Hak sembahyang elok pula nak bagi khusyuk dalam sembahyang pun sepasal dah tu. Kita ni semua cerita-cerita tadi dia boleh bagi semangat dekat kita, kan? Muhammad Aslam Al-Bunani, Allah izinkan dia sembahyang dalam kubur sebab dia minta lagu tu. Dia panggil talazzuzan kerana seronok dengan sembahyang. Kita ni makam, kita ni bincang cara nak bagi sembahyang bagi elok, sembahyang tak bagi cukup. Kita ni apa-apa yang dekat, orang yang dekat dengan Allah, abid billah, wali-wali Allah ni, mereka ni cerita bagaimana nak memperbanyakkan sembahyang, bagaimana nak khusyuk dalam sembahyang, bagaimana nak rasa seronok dalam sembahyang. Kita mudah-mudahan ada Allah bagi panjang umur kita ni, kita pun fikir hala buat tu, kan? Kita kalau umur dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ni tuan-tuan, ni surau, masjid, majlis ilmu ni tempat kita ni tuan-tuan. Ni umur 60 tahun, umur 50 tahun, orang duk azan maghrib boleh duk atok papan haji lagi ni. Orang duk azan maghrib boleh duk jentik apa papan kira lagi ni apa cerita ni. Kan? Cik lubuk ni tak ada ni boleh yan. Kan? Allahuakbar. Dekat tu dulu insya-Allah. Pada kuliah kita, pada pertemuan akan datang, kita akan sambung dalam bab cara bersembahyang. Ini kita pernah nak masuk dah. Nak masuk, kita nak urai bagi sembahyang. Saya faham, kata kita semua faham mengaji kita sembahyang tak tinggal elok dah. Semua kita nak sembahyang, konsep sembahyang yang betul yang Allah sebut apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang kita buat ni mampu mencegah dari kita daripada buat benda-benda yang tak elok ni. Kan?
Jadi insya-Allah pelan-pelan kita mengaji, kita faham. Kerana Nabi SAW kata apa dia? Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang sesiapa yang mempermudahkan satu jalan, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma. Barang sesiapa yang memudahkan satu jalan untuk nak menuntut ilmu. Kita ni, kalau tengah mana pun ada, kita pun untukkan masa nak mengaji, nak tadah kitab, nak mengaji, nak faham ilmu, nak faham agama apa semua ni. Nabi kata apa dia? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan bagi kita ni jalan-jalan ke syurga. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Karena itu dulu pada malam ini kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.